Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadiahkan Fatihah pada Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada Maulana Al-Imam Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala, dan kepada sekalian awliya dan ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini dapat kita bersama-sama, dan kita khususkan malam ini insya-Allah untuk kita bicara tentang golongan radikal. Ini saya tak baca kitab lah. Saya baca kitab bulan depan insya-Allah. Di bulan ni saya pergi kat mana-mana surau, kita akan bicara untuk kita kenal pasti golongan-golongan pelampau. Dalam hadis Nabi SAW digelar mereka ini mutanatti'un. Mutanatti'un. Nabi SAW sebut halakal mutanatti'un. Celakalah bagi orang yang melampau-lampau dalam urusan agama. Dan saya khususkan golongan pelampau kerana sekarang ni jadi kacau bilau di kalangan masyarakat kita, celau. Ada selepas daripada apa diperbicarakan perbincangan pada Mac lepas, RUU Mufti Wilayah, orang undang-undang mufti apa? Mufti Wilayah. Dengar. Cerita berkenaan dengan Wilayah Persekutuan mensyaratkan bagi mufti mesti orang yang berakidahnya Asy'ariyah dan Maturidiyah dan mengetahui mazhab Imam Syafi'i, tetapi tidak ada masalah berfatwa dengan mazhab yang lain jikalau ada keperluan. Dan kemudian bertasawuf menurut aliran Al-Imam Al-Ghazali itu semua. Maka orang pakai marah tisu dia bentak kali. Dia berkata apa? Mazhab ni tak ada zaman Nabi. Tu dia. Main itu. Hak duk mengaji sifat 20 Asy'ari ni, Nabi dah mengaji sifat 20. Ni main itu. Boleh ya? Ni yang kita duk Syafi'i ni. Ada zaman Nabi Imam Syafi'i ada. Mazhab Syafi'i. Nabi ikut mazhab apa kalau ayah yang tahu? Dia boleh betul soalan itu. Ayah yang mampu yang jawab. Boleh? Jadi clear habis. Kita pun awak tak erti betul juga no. Kira kita duk mengaji mazhab Syafi'i ni ngarut lah. Kena ikut Quran dan sunnah dia. Mereka tu boleh. Ni ada pula dia berkata apa? Tasawuf ni semua ayat acak semua tu dia. Tak ayat acak dia bagi ni. Imam Ghazali semua kena balu apa? Ayat apa? Ayat acak.
Tak ada. Ni kesemua kata-kata yang menzahirkan dipanggil apa? Kegilaan. Itu sebut itu. Kecelaruan. Ataupun melampau dalam apa? Urusan agama. Sekira-kira habis semua umat Islam ni tak betul, sifat rupa semua tak betul, hak betul pok depa saja. Yang duk mana? Pok depa ni neri pasola. Boleh faham? Itu kita kata apa? Yang berlaku pada apa? Zaman. Jadi kat tu saya terpaksa saya terang juga pada apa? Pihak-pihak jemaah sekalian untuk kita rungkai kekeliruan ini. Dan mereka menggunakan istilah bahawa mereka adalah ajaran salafus soleh. Dia berguna itu. Dia buat ajaran apa? Salafus soleh. Siapa salafus soleh ni? Ayah-ayah bisa dengar salafus soleh, bisa dengar? Kamilah salaf, kamilah salafi, kamilah wahabi, kamilah macam lah. Boleh ya? Jadi kita nak tengok bagaimana apa ciri-ciri pemikiran mereka ini daripada kitab guru saya Maulana Syekh Ali Jumaah Hafizahullah Ta'ala, bekas mufti Mesir 2003 sampai 2013. Benda ni kita kata apa? Dia hurai dalam banyak kitab-kitab dia supaya apa? Semua kembali apa? Hilang kecelaruan tersebut dan terang dalam memahami agama apa? Islam yang kita telah warisi daripada Rasulullah SAW secara bersanad daripada apa? Ulama-ulama yang mulia. Jadi saya bacakan kata Maulana Syekh, kita ni bahasa Arab. Tapi saya translate lah ke bahasa Melayu. Muqaddimatun fi ta'rif as-salafiyyah wa simatu manhajil mutasyaddidin allazina tasammau bis-salafiyyah. Muqaddimah pada menerangkan istilah salafiyah. Dia panggil diri dia apa? Mazhab apa? Salafi gitu. Mana apa salafi itu? Dan ciri-ciri manhaj pok-pok radikal yang menggelarkan diri mereka sebagai salafi. Jadi kita tengok dalam mukadimah ni dua perkara. Definisi salafi. Yang kedua apa? Ciri-ciri apa? Salafi. Pertama apa? Definisi. Yang kedua apa? Ciri-ciri apa? Salafi. Hak mana hak yang salah betul? Hak mana salah yang mohu? Ada cara tu. Ada hak muhum, ada hak apa? Hak betul. Itu saya cakap jelas-jelas. Kata tunggu bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. فكلمة السلفية تطلق في اللغة على معنى نسبي يمكن أن تتعاوره الأزمنة المتوالية كلها، فإن كل زمن من الأزمان سلف بالنسبة إلى الأزمنة الآتية في أعقابه، وخلف بالنسبة إلى الأزمنة التي سبقته ومرت من قبله. Jadi kata apa? Kalimat salaf diterang di sini ada apa? Dua makna, dua kalimat yang bertentangan. Pertama dipanggil salaf, yang kedua dipanggil khalaf. Yang pertama dipanggil apa? Salaf, yang kedua dipanggil apa? Khalaf. Apa maksud salaf? Salaf dari segi bahasa digunakan merujuk kepada makna yang relatif. Merujuk kepada makna yang apa? Relatif. Maknanya dia tidaklah ada makna yang mutlak. Macam mana tu? Okay, macam contoh kita sebut, kalau apa ni, dia bagi ni botol. Semua tahu ni botol secara mutlak tak? Boleh tak ihtimal makna yang lain? Boleh tak kebarangkalian makna yang lain? Tak ada. Ni confirm kita panggil apa? Digelar apa? Botol secara mutlak. Tidak ada apa dipanggil apa? Timbal balik untuk diletakkan makna yang lain. Tapi kalau salaf, kalimat salaf, salaf ni mana kalimat salaf? Sebelum. Terjemah Melayu, salaf mana apa? Sebelum. Bila kita sebut orang sebelum, orang sebelum, bila kita sebut orang sebelum, ada merujuk kepada golongan tertentu kah? Dari segi bahasa? Dah, dia relatif. Pasal apa?
kita, dipanggil apa? Atuk kita dipanggil apa? Orang sebelum. Boleh faham? Pasal apa? Dari sudut kita ni. Maknanya bila kita orang atuk dipanggil apa? Orang sebelum. Boleh faham? Tapi apa? Kita panggil apa? Nyang kita pun dipanggil orang apa? Sebelum juga. Dinisbahkan kepada apa? Atuk kita. Boleh faham? Kerana apa? Nyang, orang yang ada sebelum apa? Atuk kita. Boleh faham? Kita berbanding anak kita pun dipanggil apa? Sebelum juga. Boleh faham? Sebab kita ada apa? Sebelum apa? Anak kita. Boleh faham? Maka orang sebelum tu dalam bahasa Arab dipanggil apa? Salaf. Boleh faham? Jadi dia itu dipanggil maknanya apa? Relatif. Faham maknanya apa? Relatif. Tidak mutlak menunjuk kepada apa? Mana-mana golongan tertentu. Boleh faham mana apa? Salaf kan? Lawan khalaf. Lawan dia apa? Khalaf. Khalaf orang selepas. Khalaf apa dia? Orang apa? Selepas. Jadi kalau Allah atuk kita dilihat datang selepas moyang kita, maka dipanggil apa? Khalaf. Boleh faham itu? Kita dilihat datang selepas atuk kita dipanggil apa? Khalaf. Boleh faham kan? Macam kita panggil makna salaf dan khalaf ini dipanggil makna relatif. Tengok sudut mana awak pandang. Maka apa? Maka dia, kita kata apa? Berubah-ubah berdasarkan waktu dan ketika. Berubah-ubah berdasarkan waktu dan apa? Dan ketika. Faham ya kan? Itu maksud dia. Kata Munasyih lagi, وَقَدْ اكْتَسَبَ لَفْظُ السَّلَفِ معنى اصطلاحيا مستقرا في الثقافة الإسلامية ويعني به القرون الثلاثة الأولى من عمر هذه الأمة الإسلامية ومصدر هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم yaminuhu wa yaminuhu syahadatahu. Okey. Itu tadi makna apa? Dari segi bahasa. Bahasa apa maksudnya? Orang sebelum. Boleh? Salah makna orang sebelum. Sekarang ni makna istilah. Apa makna istilah? Iaitu ungkapan salaf yang disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bila kita sebut istilah, maknanya apa? Ungkapan apa? Salaf yang disebut di dalam apa? Al-Quran dan apa? As-Sunnah. Maka kata Maulana Al-Imam Ali Jumaah, yang dirujuk dengan kalimat salaf di dalam hadis adalah 3 kurun yang pertama, 3 abad yang apa? Pertama, generasi lah daripada kalangan apa? Sahabat, tabi'in dan juga apa? Tabi'in. Itu dipanggil apa? Salaf. Macam mana boleh main istilah tersebut? Itu daripada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Apa dia bunyi dia tu hadis tu? Sebaik-baik manusia adalah kurun aku, kemudian generasi sesudah aku, kemudian generasi sesudah mereka. Itu dia. Nabi sebut yang baik, generasi yang paling bagus apa dia? Generasi aku. Maknanya para sahabat radhiyallahu taala alaihi. Kemudian siapa? Selepas sahabat apa? Tabi'in. Selepas tabi'in siapa? Tabi'in. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian kata baginda Nabi, datang satu kaum. Ini nak kata bagaimana generasi selepas daripada salaf ini, itu golongan khalaf ini dah jadi apa? Banyak muncul golongan-golongan yang berperangai jahat, berakhlak buruk. Apa dia Nabi SAW sebut? Datanglah kaum yang mana penyaksian mereka itu mendahului yaminah, mendahului apa? Sumpahnya. Kemudian ataupun sumpah mendahului apa? Penyaksiannya. Kata sebagai ulama, maksud dia apa? Golongan yang datang selepas daripada 3 generasi ini, maka
penipuan dan pemalsuan saksi itu sudah apa? Bermerata, tersebar. Mana kita ni ya, kalau kita nak jadi saksi kat mahkamah, kena apa? Orang yang betul amanah, kena faham tak? Tapi zaman dulu tak. Awak bayar, saya tolong jadi saksi. Itu lebih penyaksian palsu. Sanggup untuk menjual penyaksiannya kerana beberapa apa? Wang ringgit. Itu dipanggil syahadatul zur. Boleh syahadatul apa? Syahadatul saksi palsu. Boleh tak? Jadi kiranya Nabi SAW menyebutkan kepada kita, seumumnya salaf ini adalah generasi yang baik. Boleh faham? Yang khalaf itu muncul ramai. Ada orang baik, cuma apa? Waktu tu secara ramainya orang-orang yang kita kata apa? Bersifat dengan sifat yang buruk. Seperti contoh Nabi SAW sebut, dia itu sentiasa ke depan untuk melakukan penyaksian yang palsu. Boleh? Wa mustalah salafiyah usi'a fahmuhu wa usi'a istighlaluhu wa usi'a istikhdamuhu mimman yaz'umu al-intisab ilayh haitsu yadda'i ba'dhum annahum al-warisun wahdahum lis-salaf. Ini syekh ni kata ni. Cuma kita ni faham istilah ya. Jadi kita dua sebut salaf dari segi bahasa maknanya apa tadi? Orang sebelum, boleh? Dari segi istilah merujuk kepada 3 generasi selepas Nabi SAW. Boleh tak? Dan kita sebut dah hadis sebentar tadi. Kalau tu istilah salaf ini telah dirosakkan kefahamannya tu dia. Ini boleh. Dari sudut ada yang mendakwa mereka ini dari golongan salaf. Dari golongan apa? Salaf. Tadi kita sebut salaf apa? Generasi apa? Yang mati 3. Tiba-tiba generasi kita berapa Masihi dah? Berapa hijrah? 1400 apa? 44. Kata kami salaf, golongan salaf. Hamil kok mana salaf? Boleh? Berarti salaf tadi apa? Sahabat, tabi'in dan juga tabi' apa? Tabi'in. Dan mereka mendakwa mereka lah pewaris satu-satunya mazhab salaf. Itu isu dia. Wa min samma la salafiyya siwahum. Dari sudut itu orang lain tidak boleh dipanggil salaf. Kami dia apa? Salaf. Boleh? Wa inda tahqiq fi ma yatadammanuhu fahmuhum li mustalah as-salafiyyah najiduhu qasiran ala masail wa qadaya juz'iyyah khilafiyyah. Tapi bila pakcik-pakcik, makcik-makcik, ayah-ayah, ibu tengok salaf yang mereka maksudkan terhad kepada permasalahan yang apa? Yang kita kata apa? Sangat-sangat terhad. Apa dia? Perbincangan tentang maulid Nabi. Macam tengok tak? Ni maulid Nabi ni tak pernah salah buat ni. Bisa dengar tak? Ni baca Yasin apa? Malam apa? Malam Jumaat ni tak pernah zaman apa? Salah apa? Salah buat. Ni ziarah kubur ni, doa-doa baca Yasin kat kubur tak pernah salah apa? Salah buat. Ni mazhab Asy'ari kata Tuhan bukan di langit itu tak betul. Salaf kata Tuhan di mana? Di langit. Tu dia. Tu dia panggil apa? Benda-benda yang diperkatakan oleh mereka. Ada banyak lagi lah, nanti kita akan bicara. Dan mereka mendakwa inilah mazhab salaf. Boleh? Siapa yang tidak berpegang dengan ini, maka dia telah mengingkari mazhab apa? Mazhab salaf. Jadi ayah-ayah kalau contoh buat tahlil malam Jumaat, ayah-ayah apa? Bercanggah dengan mazhab apa? Mazhab salaf. Ayah-ayah ada buat maulid, tak buat anak. Buat maulid, ceramah maulid apa? Bercanggah dengan mazhab apa? Mazhab salaf. Tu faham tu saya nak beritahu. Yang berlaku ni. Maka kata tunggu, dia kata apa? Maka bila kita teliti makna salaf yang dimaksudkan itu terhad kepada beberapa permasalahan. Boleh?
amma aghlabu ulama, kita sekali kita baca. Wa inda tahqiq, ketika kita teliti yang dikandungi makna salaf di sisi mereka terhad kepada beberapa permasalahan khilafiyah. Saya sebut ni khilafiyah, baca kunut boleh tak boleh, itu khilafiyah. La yantabiqu illa ala afrad qala'il min afradil ummah. Yang mana isu khilafiyah tu sikit aja yang diperbincangkan oleh para ulama. Boleh faham? Sikit je. Maksudnya hatta contoh layah isu apa? Maulid Nabi SAW. Ulama yang mengingkari maulid Nabi seorang aja. Yang semua orang lain boleh, bagus. Seorang aja. Hak yang kata apa? Apa dia? Tak boleh. Siapa dia? Al-Faqihani. Seorang tu. Hak lain semua kata apa? Kata boleh. Macam mana pula kata apa? Jadi kiranya isu mereka di sini, mereka menyanggahi majoriti ulama. Boleh faham ya kan? Itu. Kemudian kata Syekh, wa amma aghlabu ulama'iha, adapun majoriti ulama, wa aksaru du'atiha min as-sadiqin fi kulli aqtaril ard, fahum fi za'mihim mubtadi'un. Itu dia. Maka dengan makna tersebut, maknanya apa? Mereka berpegang dengan pendapat yang terpencil pada permasalahan khilafiyah, dan mendakwa itulah pegangan salaf. Dalam masa yang sama mereka mendakwa jumhur ulama-ulama dan umat yang bercanggah dengan mereka adalah golongan bid'ah. Golongan apa? Bid'ah. Ya semua ni bid'ah semua. Sesat. Itu dia. Mahma rasakhat aqdamu fi hadzal din, walaupun yang Allah membincangkan perkara itu ulama besar pun kalau bercakap apa bid'ah dah. Tok mufti ke baru ni yakin kan? Betul dia boleh balun yakin masalah hak yang penting dia saja. Boleh tak? Syok video nak. Li'annahum yakhtalifuna ma'ahum fi hadhihi al-masail juz'iyyah. Karena ulama-ulama dan umat Islam bercanggah dengan mereka pada isu terpencil ini. Isu apa? Khilafiyah yang apa? Terpencil. Saya rasa ada apa ayah berlaku polemik dia tak? Bincang ni kunut jangan duk baca. Ada tak? Ada. Kata pernah ada. Kunut jangan duk baca lah bid'ah. Yang berhenti lah Yasin malam Jumaat. Itu bunyi apa? Yang berlaku dalam masyarakat. Boleh? Tatawur mustalah as-salafiyah fi tarikh al-mu'asir. Okay, jadi kita tengok sikit sebelum apa? Insya ni. Bagaimana berkembangnya istilah salafiyah dalam zaman moden. Ada sejarah dia tu sikit saya nak bagi. Mana ni hak yang ada kelompok dakwah kata depa ni geng apa? Salah ni. Okay, jadi baca. Zahara mustalah as-salafiyah fi Misr إبان احتلال البريطاني لها أيام ظهور حركة الإصلاح الديني الذي قادها وحمل لواءها كل من جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. Kemunculan istilah salaf ini bermula di Mesir. Ini istilah bermula di mana? Mesir. Sewaktu penjajahan Britain ke atas Mesir. Boleh? Dan ketika itu munculnya gerakan islah, reform keagamaan, reformasi lah. Itu reformasi keagamaan yang dipimpin oleh Jamaluddin Afghani dan Muhammad Abduh. Ini yang bisa dengar Jamaluddin Afghani dengan Muhammad apa? Abduh. فلقد اقترن ظهور هذه الحركة بارتفاع هذا الشعار ويعود السبب في ذلك إلى واقع مصر آنذاك. Dan telah mengiringi munculnya gerakan tersebut bersama-sama dengan slogan tersebut, dengan slogan salaf. Boleh kan? Kenapa muncul slogan tersebut? Kata Syekh, itu kembali kepada realiti Mesir pada ketika itu. Okay, jadi poin dia sejarah ni dulu aja. Kita belajar sejarah pula. Macam dah kelas PM pula ni. Apa dia? Istilah salaf muncul bila? Di Mesir. Bila? Ketika penjajahan apa? Britain
Siapa tokoh yang menggerakkan reformasi agama tu? Jamaluddin Afghani dengan Muhammad Abduh. Boleh? Pasal apa muncul istilah tu? Realiti Mesir ketika itu adalah realiti yang mundur gitu. Kuranglah mundur, pemikiran khurafat. Bila jom kita berubat pergi hospital ni, pergi hospital. Tak mau. Pergi jumpa Tok Bomo. Gitu. Ada dah usul-usul gitu, betul itu tak apa lah. Kan? Faqad kana bi Misr anwa'u shatta min al-bid'ah wal khurafat allati akhadhat taksuru wa tatanama fi arja'iha tilka al-khurafat allati la tamut ila at-tasawuf as-sahih bis-silah. Fakana an-nas amama hadha al-waqi' ala fariqain. Kata saya ketika itu Mesir banyak khurafat-khurafat. Yang mana apa? Mereka mendakwa khurafat tersebut adalah ajaran tasawuf. Sedangkan tasawuf bukan mengajar sedemikian. Tasawuf bukan maknanya apa? Pergi jumpa Tok Bomo. Boleh? Tasawuf bukan bermaksud apa? Buat amalan-amalan nak dapat keramat dan sebagainya. Bukan. Tasawuf maknanya apa? Adalah menyucikan jiwa dari segala kotoran dan isi jiwa dengan segala kebaikan. Maka dengan itu kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud apa? Tasawuf. Boleh tak? Itu yang berlaku di Mesir. Boleh? Benda-benda apa? Khurafat ni lah. Pemikiran yang mundur gitu. Maka disebabkan isu tersebut ada dua respon. Ada dua apa? Tindak balas. Yang pertama, ada orang yang yara indimam ila raqbil hadaratil gharbiyah wa takhallus min baqaya al-quyud wa ad-dawabit bal wa hatta al-afkar al-islamiyah. Kumpulan pertama respon dengan realiti kemunduran khurafat yang berlaku di Mesir tadi. Mereka terus tinggalkan agama Islam terus. Itu jadi apa? Ambil dibagi tamadun barat sebagai apa? Tunjang utama. Ini dah apa? Islam ni dah menyebab kemunduran. Kalau ayah-ayah pasang kan, antara aliran tu yang kita bagi besar adalah aliran yang didukung oleh Mustafa Kamal Atatürk. Mustafa Kamal Atatürk ni dia terus ni Islam lah menyebabkan apa? Kemunduran. Tinggal Islam lebih. Ambil sebiji barat buat tudung tak pakai jawi. Dia pun ada jawi. Jawi buang Quran jangan baca. Kalau baca pun baca dalam bahasa Turki. Tu dia. Tu kita panggil apa? Pembaratan. Yang dilakukan oleh siapa? Kamal Atatürk. Sebab kemunduran tadi lah. Nombor dua, yara islah amri muslimin bi'adatihim ila al-islam as-sahih an-naqi من سائر الخرافات والبدع والأوهام وربط الإسلام بعجلة الحياة الحديثة والبحث عن سبل التعايش بينه وبين الحضارة الرافدة. Satu lagi golongan, ini golongan di lain sikit. Dia kata apa? Iaitu mereka melihat keadaan umat Islam perlu dibaiki, iaitu dengan reform tu. Golongan kedua reform. Apa dia? Iaitu dengan cara mereka mengembalikan masyarakat ini kepada ajaran Islam yang murni. Ajaran Islam yang apa? Yang murni. Daripada sekalian khurafat, bid'ah dan khayalan-khayalan. Dan mengikat Islam dengan roda kehidupan. Mengikat Islam dengan roda kehidupan. Maksudnya Islam ini dibentangkan jadi evergreen. Maknanya Islam kembali menyelesaikan masalah kehidupan. Dia buat kita panggil murnikan ini Islam balik di kalangan apa? Di kalangan masyarakat. Supaya masyarakat itu dia dalam masa yang sama apa? Berpegang dengan Islam dan dalam masa yang sama maju. Boleh faham? Berpegang Islam dalam masa yang sama apa? Maju. Tapi hak satu lagi tak dibuat Islam kerana khayalannya dengan menolak Islam ataupun Islam itulah penyebab kepada kemunduran. Boleh itu golongan yang apa? Yang pertama, yang mengambil jalan pembaratan. Yang kedua, mengambil jalan apa? Pemulihan, pembaikan. Boleh?
Kemudian kata Syekh, wal bahs, dan mengkaji tentang bagaimana untuk kita hidup dalam apa? Dalam suasana yang baru. Kan orang Islam sebelum ni apa? Naik kuda putih. Mai dia orang putih naik apa? Kereta lah. Orang Islam tak pernah bincang berkenaan dengan kajian makmal. Ini cerita dulu ni. Dia bincang apa? Bincang jam israqah, akad kain. Boleh faham? Jadi macam mana kita orang Islam ni tak mau mundur berbanding dengan apa? Tamadun Barat. Tapi dalam masa yang sama, kita berpegang dengan ajaran Islam. Jadi orang yang mendakwa bahawa Islamlah adalah penyebab kemunduran, kita bangkang. Kita kata tak ada, Islam suci daripada apa? Penyebab-penyebab kemunduran. Kemunduran tu adalah apa yang didakwa dan dipaham secara silap oleh akal kamu. Begitu. Boleh tak? Itu dipanggil apa? Aliran Muhammad apa? Abduh. Boleh? Kemudian wakana Syekh Al-Afghani wa Syekh Muhammad Abduh yumassilan tali'atal fariq as-sani. Fariq as-sani. Maka Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Al-Afghani, Jamaluddin Al-Afghani, wakil, ketua bagi apa? Gerakan apa? Reformasi ini. Wa qad ittakhadhu hadha asy-syi'ar wa huwa as-salafiyyah wa kana al-murad minhu fi hadha al-waqt wa ad-da'wah ila nabz kulli hadhihi ar-rawasib allati 'aqarat 'ala al-islam tuhrahu wa safa'ahu min bid'in wa khurafat. Maka Syekh Muhammad Abduh dia menggunakan syiar ini, syiar salaf, untuk menyucikan agama Islam daripada apa? Pemikiran khurafat yang dominan pada ketika itu. Bihaisu ya'udu al-muslimun fi fahmi al-Islam wa istibaghihim bihi ila ahdi salaf ridwanullahi alaihim iqtida'an wa sayran ala minwalihim. Dari sudut orang Islam kembali memahami Islam dengan apa? Cara yang betul, seperti mana apa? Yang difahami pada apa? Salaf. Boleh faham? Maksudnya kembali semula ajaran Islam itu apa? Murni daripada khurafat, seperti mana salaf murni daripada segala khurafat. Boleh? Wa kana al-gharad min ikhtiyari hadha al-mustalah as-salafiyyah wa tahyid karahiyati an-nas lis-surah allati intaha ilaiha halul muslimin. Dan objektif menggunakan kalimat salaf itu inilah Syekh Muhammad ni. Pasal apa dia menggunakan kalimat salaf? Supaya masyarakat ini benci dengan kemunduran yang menimpa mereka. Supaya kita kembali apa? Kembali bergerak untuk apa? Untuk maju ke hadapan dengan kefahaman yang betul. Boleh kan? Itu apa? Kenapa digunakan apa? Istilah apa? Salaf. Bimuqaranatin fikriyatin yaqidunaha baina waqi'il Islam wal muslimin fi asrihi al-awwal al-mushriq wa waqi'ihi ma'ahu fi asr al-qa'im al-muslim. Kenapa? Kerana zaman dulu, zaman salaf dia, kemenangan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, kan? Betul tak? Pembukaan luah semua. Barat takut dengan kita. Zaman ni, aduh kita yang apa? Menikung di depan bang. Jadi kalimat salah itu tujuannya bukan untuk apa? Untuk nak kata mereka kelompok tertentu, tetapi nak membangkitkan semangat perubahan kepada yang lebih baik. Supaya kita mengejar kemajuan. Boleh? Kita dengar azan dulu, insya-Allah. Bersama.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Poin saya sebut tadi, khulasah dia apa? Gerakan apa? Salafiyah adalah slogan yang digunakan oleh apa? Syekh Muhammad Abduh di Mesir ketika penjajahan apa? Britain, Inggris. Fungsi dia diangkat syiar salafiyah itu adalah apa? Supaya kita ni diperbaharui pemikiran, tolak khurafat-khurafat, boleh bid'ah-bid'ah yang mengarut, yang merapu, dan digunakan untuk apa? Menaikkan semangat umat Islam supaya apa? Kembali megah seperti mana apa? Golongan salaf dia dahulu. Kita ni orang barat takut dan sebagainya. Boleh faham? Itu diberi apa? Tujuan. Tapi di samping itu kata Syekh di sini. Apa dia? Kana mazhabul Wahhabi al-mansub ila Muhammad bin Abdul Wahhab muntashiran hadir. Tapi ketika itu ada satu lagi aliran dipanggil aliran Wahhabi. Aliran apa? Wahhabi dinisbahkan kepada seorang tokoh namanya apa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan Abdul Wahhab dah. Abdul Wahhab tu apa? Tiga Abdul tu. Abdul Wahhab. Boleh? Asal di Riyadh. Daripada Riyadh. Dulu nama Najd. Dulu nama apa? Najd. Timur semenanjung Tanah Arab. Timur semenanjung Tanah Arab. Dia kata apa? Fi Najd wa ba'd atraf al-jazirah al-arabiyah. Tersebar seruan dakwah Wahhabi ini di Najd, sekarang ini dipanggil Riyadh tu, dan sebahagian penjuru semenanjung Tanah Arab. Waqad kana baina hadzal mazhab wa da'wat al-islah ad-dini fi Misr qasim mushtarak. Dua-dua seruan ini, dakwah ini ada dibagi persamaan dia. Apa persamaannya? Yatamassal fi muharabatil bid'ah wal khurafat.
Kedua-dua melawan bid'ah dan khurafat. Itu yang berlaku lah zaman tu. فلهذا راجت كلمة السلف والسلفية بين أقطاب المذهب الوهابي. Maka kerana itu popularlah slogan salaf itu, salafiyah tadi. Di mana? Di sisi pejuang-pejuang mazhab Wahabi. Itu sejarah dia lah. ثم بعد فترة أطلق على الوهابية اسم السلفية بدلا من الوهابية. Kemudian berlaku perubahan. Sebelum orang panggil Wahabi. Tadi hak yang salaf tu banyak digunakan oleh siapa? Syekh Muhammad Abduh. Maka mereka pun ambil istilah salaf, mereka pergi bubuh dengan apa? Aliran mereka. Dia tak panggil Wahabi, panggil apa? Salafi. Itu. Maka dia kata, wa kana sabab al-iha bi anna afkar hadha al-mazhabi لا تقف عند محمد بن عبد الوهاب فقط بل ترقى إلى السلف ولكي يثبت للناس أنه في تبيينهم لهذا المذهب أمناء على عقل السلف وأفكارهم ومنهجهم في فهم الإسلام وتطبيقه. Pasal apa dia bubuh nama salah tu? Cerita dia berkata supaya orang faham bahawa perjuangan Muhammad bin Abdul Wahhab ini bukan dibawa oleh dia, tapi apa? Dia berasal usul daripada salafus salih. Itu dia punya apa? Dakwaan dia lah. Jadi dia kata itulah ajaran apa? Salaf yang dibawa oleh apa? Siapa? Muhammad bin apa? Abdul Wahhab. Ya. Wa hakaza tahawwalat kalimatu as-salaf. Peringatan terakhir sebelum kita berhenti. Min syi'arin utliqa ala harakatin islahiyah litarwiji laha wa difa'i anha إلى لقب لقب به مذهب يرى أصحابه أنهم دون غيرهم من المسلمين على حق وأنهم دون غيرهم من المسلمين الأمناء على عقيدة السلف والمعبرون عن منهج في فهم الإسلام وتطبيقه. Baik, dia kata apa? Demikianlah bertukarnya kalimat salaf daripada asalnya gerakan reformasi untuk nak membangkitkan masyarakat daripada takut kemunduran, macam tu asalnya. Maka berubah kepada apa? Satu mazhab individual. Kan tadi kan Wahabi Muhammad bin Abdul Wahhab tadi, sehingga kan orang Islam tidak lagi dikatakan, didakwakan tidak berpegang dengan mazhab salaf. Itu jadi gitu. Boleh? Dan golongan ini saja, Wahabi ini saja yang sebenar-benar berpegang dengan aliran apa? Dengan akidah apa? Akidah salaf. Orang lain, kita ni semua orang Malaysia baca Yasin lepas semua ni, apa dia? Dah tak pegang betul akidah apa? Akidah salaf. Itu yang berlaku. Boleh? Dan mereka ada manhaj mereka sendiri, aliran mereka sendiri yang mereka dakwa-dakwi. Itulah aliran apa? Aliran salaf. Ini insya-Allah kita akan bicarakan dalam sesi yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sesi yang seterusnya tentang apa maksud mengikut salaf. Sebab depa dakwa apa? Depa apa? Mengikut salaf dia. Betul ke dakwaan mereka itu bahawa mereka mengikut salaf? Itu insya-Allah diperbincangkan dalam halaqah yang lain. Jadi kalau ayah-ayah ada kesempatan, saya tengok saya akan berkuliah di masjid yang lain, tapi saya akan sambung kitab ni lah sampai khatam. Kalau ayah ada Facebook, buka Facebook page Akademi Pemikiran Turas. Akademi Pemikiran apa? Sekolah saya lah dekat Balakong tu. Boleh? Jadi saya buat live kat situ terang secara ilmiah berkenaan dengan mazhab Wahabi ni. Supaya kita faham betul-betul tentang asal usul nenek moyang kita ni. Sifat 20 tu lah sebenarnya apa? Salaf. Bukan sifat 20 tu apa? Yunani. Dia berkata kita ambil akidah daripada apa? Aristotle. Wah, hajar betul. Aristotle tu tahu siapa? Orang kafir mana orang tak tahu. Kalau Aristotle pun sebut Allah wujud, kemah Aristotle itu. Boleh faham tak? Itu follow Akademi Pemikiran Turas
kuliah lepas maghrib setiap maghrib, insya-Allah setiap maghrib kita akan bicara berkenaan dengan apa? Isu ni supaya apa? Supaya kekeliruan itu dapat diselesaikan. Bahawa kita yang pegang ni apa nenek moyang kita bagi ni adalah apa? Ajaran apa? Islam yang benar. Boleh? Dan kita bagi hak khurafat-khurafat bukan kita pegang pun. Jangan tak agama awal-awal sekali apa? Dah apa? Dah haramkan, dah betul lah kan? Ada orang dulu contoh mandi safar ke apa, kita pun apa? Batalkan. Kerana apa? Dianggap benda tu khurafat, boleh? Anggap kata ada bala dan sebagainya, boleh? Jadi itu kita bagi apa? Jangan duk rasa apa ragu-ragu dengan apa? Pegangan apa? Nenek moyang kita dan sebagainya. InsyaAllah ni kan kita berbincangkan lebih detail pada sesi yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala alam. Jadi kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقات